Ni ialah Kia Carnival versi CKD dengan 8 tempat duduk. Dan aku rasa kereta ni antara kereta keluarga yang bersaiz besar, yang antara yang paling cantik lah aku rasa. Kerana kereta ni dia mempunyai satu reka bentuk dan gaya yang anggun, kerana dia punya design, proportion dia memang terletak sangat-sangat, dan secara keseluruhannya this is satu kereta yang telah menjadi cantik berbanding dengan model sebelumnya, walaupun reka bentuk asasnya sama. Orang kata from an ugly duckling it has become a very very elegant swan. Kalau kita tengok daripada sisi, kita nampak kereta ni panjang dan rendah, it's low and long, and kelihatan aerodinamik dan kelihatan cukup dinamik. Dan ini proportion yang sama yang digunakan dalam model sebelum ini. Tapi apa yang mereka telah lakukan ialah melakukan perubahan yang kecil kepada garisan-garisan yang digunakan. Sekarang garisan-garisan tersebut lebih kemas dan kelihatan lebih yakin. Dan antara perubahan yang besar yang berlaku ialah pada muka depan ni. Kalau muka depan sebelum ini, dia punya shape sama, tapi perubahan dan perubahan kecil dari segi lampu. Kalau lampu yang sebelum ini, kita tengok sekarang, yang ni dia punya garisan ni terus sampai ke tepi. Kalau yang sebelum tu lampu tu macam naik masuk ke dalam sini. Jadi bila kita nampak garisan-garisan yang lebih yakin macam ini, ia telah menghasilkan satu bentuk kereta yang kelihatan lebih terletak. Dengan dia punya kemasan grill depan tu, menjadikan kereta ni nampak lebih elegan dan lebih secara keseluruhannya lebih cantik. Dan ini antara kereta yang large family car yang aku rasa sangat-sangat underrated. Penggunaan kemasan-kemasan macam ini, macam bentuk-bentuk corak diamond dekat dia punya C-pillar ni, memang banyak digunakan dalam keseluruhan kereta ni. Dan tema ni telah digunakan sangat efektif untuk memberikan a coherent feel pada keseluruhan kereta ni dan menjadikan ianya believable sebagai kereta keluarga yang moden, yang canggih dan yang cukup nampak bergaya. Kia masih lagi menggunakan tema Tiger Nose ni, tapi telah diolah dan berubah dan telah evolve melalui masa untuk menjadi rupa yang sekarang ni cukup garang dan cukup lebih sesuai dengan imej muda jenama Kia berbanding dengan Hyundai, yang menjadikan mereka berdua ni satu syarikat, the sister companies lah. Di Hyundai nampak lebih elegan, untuk Kia memang gaya yang lebih muda. Antara ciri unik kabin dia ialah ada satu kemasan di bahagian pintu yang kalau kita tengok kali pertama, kita tak tahu sama ada ianya dicat ataupun ianya cahaya ataupun apa. Saya tunjuk. Sebenarnya ini adalah cahaya yang bila saya matikan enjin, dengan lagu tu satu hal lah yang memang aku berkenan sangat, dia akan hilang dan padam bila kita dah tutup semua pintu. Nampak dia hilang perlahan-lahan. So ini antara ciri-ciri kecil yang memang mungkin kita nampak macam tak ada apa, tapi cukup memberi kesan kepada pemandu. Satu lagi, bila kita hidupkan enjin, memang meter tu semua pun aturan dia, gerakan dia cukup cantik. Dan meter ni pula memang full digital, dan paparan sebelah kanan ialah rev counter, sebelah kiri untuk minyak dan kelajuan, dan yang tengah-tengah ni untuk dia punya adaptive cruise control. Kereta ni datang dengan adaptive cruise control level 2, bermakna ia boleh berhenti sampai mengikut traffic jam. Dan antara kelebihannya sistem ini ialah ia mempunyai algoritma braking ataupun keseluruhan dia punya feel dia agak semula jadi dan cukup meyakinkan. Tempat duduk belakang kereta ni kita boleh gelongso dan laraskan dia punya jarak dia antara depan dan belakang. Dan bila kita boleh laraskan, makna kita boleh mendapat keselesaan yang cukup boleh dikawal lah. Kita bisa dapat sebanyak mana ruang yang kita mahu. Untuk sebuah SUV keluarga yang mewah, memang ada butang lah untuk menutup pintu. Butang ni dia tak berfungsi kalau kita tidak letakkan
gear lever pada park. Sebab itu kecil keselamatan lah, tak nak bagi orang boleh buka secara main-main lah. So kalau dah tak duduk dalam park, kita kena buka secara manual. Dan awak akan perasan dekat belakang juga ada cahaya seperti yang ada di pintu depan. Rupa dashboard kereta ni memang sangat moden sekarang kerana ia menggunakan skrin terapung dan menggunakan dua skrin besar kiri dan kanan, iaitu untuk pemandu dan juga untuk sistem hiburan. Dan skrin tengah ni memaparkan pelbagai maklumat dan terutama sekali sangat berguna kita bila menggunakan ciri Android Auto dan memaparkan peta secara terus di skrin besar ni. Di samping kita boleh terus memainkan kita punya media secara terus di bahagian belakang ataupun in the background. Dia punya climate control mempunyai 3 zon yang berbeza. Di situ kita nampak 3 suhu yang berbeza yang boleh dikawalkan oleh depan ataupun boleh dikawalkan melalui butang di belakang. Kereta ni juga datang dengan itu, kalau kita tengok dekat bawah tu ada 3 USB port. Dan yang tengah tu ialah untuk data. Yang kiri dan kanan ialah untuk bekalan kuasa untuk pengecharge. Dia juga mempunyai satu wireless charging pad. Tapi phone saya tidak boleh guna wireless charging. Di tengah-tengah ni ialah dia punya gear selector menggunakan tombol. Dan kemudian ada auto hold dengan drive mode punya button. Dan ada beberapa butang di sini. Yang tepi ni ialah untuk kawalan ventilation untuk kerusi. Ini untuk ventilation. Ini untuk memanaskan kerusi. Juga sini mode untuk kamera 360, kamera sekitar, dan juga untuk parking sensor. Kalau kita tekan butang ni, dia akan membuka view kamera sekitar dan kita boleh memilih beberapa view pilihan lah. Ni belakang, ni daripada atas, dan ini split kiri dan kanan, agak berguna lah untuk pelbagai situasi parking kerana kereta ni sangat besar. Dan juga kita tengok di sini ada tempat 2 cup holder atau botol holder yang boleh memuatkan botol besar dan juga botol kecil, sangat berguna. Di sini juga ada butang BOSS untuk tolak ke depan dan belakang, sangat sesuai untuk sebuah kenderaan mewah. Dan di sini kursi kiri dan kanan juga ada USB port. Di bahagian belakang ada satu lagi 12 volt punya power outlet dan juga ruang meletak barang lah kat bawah ni. Tak tahu berguna ataupun tidak, tapi yang ini pastinya berguna. Ada cup holder lagi 2 di sini. Dan kalau kita tengok di atas ini ialah butang kawalan pendingin hawa dengan kawalan suhu, kawalan kipas dan juga kawalan mode, which is something agak unik dan jarang kita dapat kawalan mode di bahagian belakang. Boleh pergikan ke udara ke kaki dan ke muka. Sangat berguna untuk musim sejuk lah. Di sini mungkin kurang berguna sikit. Dan juga mempunyai motion sensor untuk belakang. Dan dia punya aircon vent ada sini satu, sini satu, dan belakang juga lagi ada 2. Kereta ni juga datang dengan panoramic sunroof. So kita boleh dapat pencahayaan yang lebih lega untuk depan dan belakang, menjadikan kabin berasa sangat-sangat lapang. Warna kemasan kulit perang begini menjadikan kereta ni nampak sangat mewah. Saya suka sangat kereta yang tidak mempunyai interior, kesemuanya hitam. Tapi kawan saya seorang ada kereta warna ni, dia kata kereta ni kalau dia gunakan untuk kerja, which dia guna untuk kerja, bila staff dia pakai dan dia buat event company, so bila berpeluh-peluh, dia akan meninggalkan kesan daki sikit lah. Tapi kena cuci lah, nampak macam mana. Ini bukannya kursi warna untuk kerja, ini kursi warna untuk keluarga. Tapi kalau budak-budak balik main bola, berpeluh, berdaki, juga akan mendatangkan kesan. Jom kita tengok macam mana duduk di barisan ketiga pula. Dia untuk kita gerakkan kursi ni ada beberapa pilihan. Yang ni untuk gerakkan dia turun ke bawah saja. Dan sini kita tarik, dia akan bergerak. Okey, bila kita dah masuk ke belakang, kita boleh tarik ini masuk ke balik.
Dan ini saya ni 5 kaki 11. Walaupun kita dah tarik kursi ni agak ke belakang untuk orang depan, masih lagi mempunyai ruang yang agak banyak. So you boleh nampak di sini masih lagi ada ruang satu penumbuk di depan saya. So ini adalah satu yang membuktikan bahawa kereta ni mempunyai ruang yang sangat banyak untuk penumpang dalam ketiga-tiga barisan. Dan ni tengok saya duduk berlunjur dengan bersandar, sebab memang kursi belakang ni boleh bersandar. Jadi kita tengok di sini juga mempunyai kemudahan lagi. Di sini ada 2 cup holder dan satu tempat ruang peranti, dan juga ada satu slot USB. Perkara yang sama ada di sebelah sana, dan ini menghasilkan satu kabin yang sangat-sangat selesa. Dan ini antara satu-satunya kereta di mana anak-anak saya berebut nak duduk di barisan ketiga, sebab barisan ketiga ni rasa macam seolah-olah kayaknya adalah bilik yang tersendiri. Dan sebenarnya hari itu masa perjalanan jauh daripada Kulim, saya juga duduk di barisan ketiga dan memang berasa tak ada masalah, dan agak seronok juga duduk di bahagian belakang sini. So memang rasa cozy. Saya tak adalah hari-hari nak buat macam tu, tapi saya faham lah kenapa budak-budak berebut nak duduk di barisan belakang. Jadi sebenarnya ini antara salah satu kereta di mana bila semua budak-budak naik kereta, semua tak ada komplain. Semua tak ada komplain, dan semua berkatakan ini adalah kereta yang cukup sesuai untuk kami yang mempunyai keluarga yang agak besar dengan 6 orang anak-anak. Agak rare jugalah untuk saya bawa dapat kereta yang orang tak komplain. Selalunya dia orang nak yang memang betul-betul besar. Hyundai Starex antara yang dia orang tak komplain. Alphard tu tak cukup 8 tempat duduk, jadi itu menjadi satu isu lah. Velfire pun sama, tak ada 8 tempat duduk. So itu menjadi isu. Tapi yang satu lagi ialah kereta ni lah. Dan pada saya, kalau dipilih, suruh pilih antara Starex dengan Kia Carnival, saya akan sentiasa pilih Kia Carnival sebab reka bentuk dia nampak lebih konvensional, dan saya rasa ianya satu reka bentuk yang lebih anggun, antara yang paling anggun untuk kereta keluarga yang besar. Bila kita nak keluar daripada barisan ketiga ni, dia ada macam tali kat bawah ni yang kita boleh tarik, dan keseluruhan kenderaan akan bergerak, kursi akan bergerak. Kita nampak dia punya slider, dan kat bawah ni kita juga nampak dia punya top tether untuk kerusi anak-anak. Dan kursi tengah ni juga boleh turun dengan menarik tali daripada tepi ni ya. So bila kita turunkan, sekarang dia ada ruang macam meja, dan juga 2 cup holder yang besar dan 2 ruang peranti. So jadi satu work surface yang cukup praktikal untuk mereka yang ingin bekerja di dalam kereta. Penumpang barisan kedua juga dia bagi handrest, armrest untuk sebelah kiri dan kanan lah. Maksudnya di bahagian tepi ada armrest, di bahagian tengah kita boleh menggunakan kursi tengah ni sebagai armrest, dan of course sebelah sini juga mempunyai armrest. Bila nak tutup, kita hanya perlu tarik di sini dan pintu akan bertutup secara automatik. Ruang boot Kia Carnival ni memang sangat besar, dan agak antara yang terbesar kot yang kita boleh jumpa dalam sebuah SUV ataupun MPV keluarga. Jadi kalau awak tengok di sini ruang ni, sebenarnya kursi ni semua dia akan lipat turun ke sini tau. Tapi sekarang ni saya tunjukkan kursi dah angkat lah. Jadi tengok ruang ni masuk ke dalam ni macam sebuah bathtub besar dia. Mungkin awak tak nampak skala dia macam ni Sekejap saya tunjuk, nak bagi nampak skala sekejap. Jadi awak tengok sekarang saya boleh duduk di dalam boot ni. Tengok tu betapa besarnya boot ni. Saya boleh duduk dalam boot ni. Tu nampak? It's a very big space untuk barang. Kalau tak cukup lagi ruang, memang kena beli kapal. Tak boleh nak buat apa. Ni cara untuk turunkan kerusi ni balik Jadi pertama kita kena turunkanlah dia punya headrest ni. Turunkan headrest dia. Headrest ni dia ada clip macam ni Kita tengok ada clip ni. Kita turunkan clip ni. Kita tekanlah masuk ke dalam semua. Kemudian kita perlu tarikkan ini. Ni. Jadi dia hilang secara mendatar
ke sini. Jadi bila kursi itu dah hilang, kita akan mempunyai ruang yang sangat besar di bahagian belakang ni. Boleh masuk perabot lah. Maksudnya kau nak masuk dua lounge chair pun lepas rasanya ni. Nak masuk satu lemari kecil pun lepas. Kerana tak ada benda lah yang payah nak boleh masuk dalam ni. Peti air kecil pun lepas. Kalau yang besar-besar lagi yang memang memerlukan lori atau pick up truck tu tak boleh buat apa lah. Tapi setakat untuk pergi membeli perabot-perabot flat pack, memang semua tu terlebih pada lepas lah, terlebih pada cukup. Dan bayangkan kursi yang kita bahagian tengah tu telah ditolak hampir ke belakang maksimum. Inilah dia skala ruang kereta ni. Jadi di bawah bonnet kereta ni adalah sebuah enjin 2.2 liter turbo diesel lah. Enjin ni menghasilkan lebih kurang dalam 147-148 kW macam tu. Dan iaitu adalah lebih kurang dalam 200 lebih sikit horsepower lah. Dan torque dia adalah 440 Nm. Dan ini menjadikan kereta ni sebuah kereta yang cukup sedap dipandu atas highway. It's a fantastic highway cruiser. Dan walaupun bunyi enjin ni dekat luar agak bising sikit, tapi di dalam kabin dia punya tebatan cukup bagus sampai kereta ni berasa sangat senyap. Memang exceptionally quiet untuk sebuah kereta yang macam ini. Dan menurut Kia, kereta ni boleh hanya memerlukan 6.5 liter diesel untuk setiap 100 km. Theoretically dengan tangki besar dia, tangki dia dalam 72 liter, itu membolehkan dia bergerak lebih pada 1000 km lah untuk setiap tangki. Tetapi realitinya untuk kita, kami berjaya mendapat lebih kurang dalam 9.8 macam itulah liter untuk setiap 100 km. Yang ini membolehkan kita bergerak lebih kurang dalam 800 lebih kilometer lah untuk setiap tangki penuh. Itu bila memandu secara biasalah, tidak memandu secara lebih mengawal untuk maximize fuel economy. Salah satu ciri yang bagus yang ada pada kereta ni adalah convenient access lah. Maksudnya bila kita buka pintu, kursi akan berganjak ke belakang, dan bila kita tutup, kursi akan bergerak untuk merapatkan kita dengan steering kepada setting kita. Dan bila kita start enjin ataupun masuk dan mulakan, jadi saya ni sebenarnya memang daripada dulu berkenan dengan Kia Carnival chassis yang ni lah yang di sini. Tapi kereta ni ialah kereta yang dia panggil full model change, tapi sebenarnya ialah major restyle lah on the same platform dan same chassis. Jadi pada saya tak faham kenapa kereta ni masih tidak begitu popular. Saya percaya ni kerana jenama dia Kia lah. Kalau jenama dia Toyota, mungkin kereta ni akan jauh lebih popular. Sebab dari segi reka bentuk luar, kereta ni nampak lebih eksklusif dan lebih mewah daripada Alphard. Dari segi rupa pun saya rasa kereta ni lebih nampak aerodinamik, lebih sporty daripada Alphard. Dan daripada segi ruang dalam, kita dah tunjuk tadi, ruang 1, barisan 1, barisan 2 dan barisan 3 semua cukup lapang. Ini kerana kereta ni direka bentuk untuk 11 tempat duduk asalnya, yang maksudnya ada 4 barisan kursi. Jadi bila kita buang satu barisan kursi, sudah tentu ruang dalam kereta ni memang jauh lebih lapang daripada sebarang kereta lain yang kita boleh dapat di pasaran, terutamanya untuk kereta keluarga yang besar. Dan penggunaan enjin diesel menjimatkan dan membolehkan kita berasa lebih selesa untuk perjalanan jauh kerana mempunyai torque yang banyak dan respons yang cukup bagus. So daripada segi pemandu, dari segi penumpang, semuanya memang berasa sangat-sangat selesa. Dan of course, dengan ciri keselesaan yang penting dalam kereta ini adalah terdapat banyak USB charger daripada depan sampai ke belakang. Cup holder juga banyak, dan yang penting sekali, ada 3 zone climate control yang membantu menghasilkan kabin yang selesa daripada depan sampai ke belakang. Bayangkan bila tinted cukup seperti yang dibenarkan oleh JPJ dengan 100% tinting dekat bahagian belakang, kabin belakang berasa sangat cozy untuk keluarga anda. Jadi pada saya, kereta ni memang antara yang terbaik, tapi harga dia tak murah lah. Ini dekat 250,000. So this is a premium product. Tetapi kalau you rajin cari Carnival yang first generation dulu, harga dia dah turun juga. Berapa saya tak berani cakap lah, tapi kawan saya seorang baru beli kereta tahun 2019 pada sekitar harga RM130,000. Tapi dia beli tu masa PKP. Sekarang harga dah mula naik balik. Pandai-pandai cari
Kesimpulannya, Kia Carnival ni dia jadi lebih cantik bila Kia membuat keputusan untuk fokus untuk menjadikan kereta ni salah satu MPV besar yang terbaik di pasaran MPV yang paling mencabar, iaitu di Amerika Syarikat. Dan Carnival ni memang mendapat macam-macam pujian di sana. Dan bila kita dah tengok di sini, kita faham segala usaha yang Kia telah lakukan untuk menjadikan kereta ini MPV besar yang menjadi pilihan ramai di Amerika Syarikat, telah menjadikan ianya salah sebuah MPV besar yang terbaik di dunia. Di Malaysia ni pun aku rasa susah nak dapat kereta yang punya kombinasi yang ada pada Kia Carnival ni, dengan enjin diesel yang menjimatkan, yang boleh pergi sampai 1000 km, ruang yang sangat besar. Jadi ada 3 barisan tempat duduk, tapi tiga barisan selesa dan ruang barang yang banyak, walaupun ada semua tempat duduk tu digunakan oleh semua penumpang. So pada saya, ini kalau nak bagi skor kereta ni, dia punya reka bentuk pun saya suka, saya boleh bagi 8. Dari segi practicality cabin, saya boleh bagi 8. Dari segi reka bentuk kabin pun saya bagi 8 juga. Pemanduan okeylah, mungkin 7 atau 10 lah, walaupun dia sedap, tapi still ini besar kan, boleh buat nak buat lagi sangat. But for the size, it's really good. Nilai untuk wang anda mungkin it's a 7. Kereta ni memang kereta yang berharga agak tinggi jugalah. So secara keseluruhan, kereta ni skor dia adalah 7.5. Satu skor yang saya kira sangat bagus untuk sebuah MPV keluarga yang premium ini. Okey, sampai situ je video kita hari ini. Kalau suka, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Macam biasa, tolong sikit tekan butang subscribe. Madu Malaysia, apa yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.